Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Cikgu Faruzi di channel Cikgu EduTech. So, kali ini saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara untuk buat live streaming menggunakan hanya aplikasi Google Meet. Sebagai contoh, saya klik butang ini. Kemudian saya pergi kepada live streaming. Di sini saya pilih bahasa dia, standard dia English untuk subtitle. So, saya tekan butang ini, tengok apa yang berlaku. Bila kita lihat paparan dua pengguna kita, ini paparan live streamingnya, dia tulis waiting for streaming, maksudnya kita mula lagi. Saya akan tekan butang streaming pada akaun admin ataupun akaun yang boleh menggunakan live streaming ini, tengok apa berlaku. Tunggu seketika, nanti tonton tengok. Ini adalah paparan audien kita yang mana sedang menunggu live streaming, yang delay biasanya dalam 30 second. Sebaik saja kita tekan live. Jadi bila keluar paparan seperti ini, maksudnya dah ready. Tekan saja play ni. Nampak audien boleh terima terus kita live daripada hanya menggunakan Google Meet. So, bagaimana caranya ini dan apa kelebihan-kelebihannya, saya akan kongsikan selepas intro ini. Sebelum kita mulakan, jadi ada beberapa pernyataan pada tuan-tuan supaya memastikan tutorial ini berjaya anda laksanakan. Pertama, untuk tutorial kali ini saya menggunakan ID ini ID CM1 yang telah di-upgradekan. Bermaksud setiap sekolah ada dapat 8 ID ini, yang bermaksud ID Content Manager yang boleh digunakan pakai untuk bukan tujuan peribadi, tujuan untuk sekolah, panitia dan sebagainya, secara berkumpulan sebagainya, bukan hak milik peribadi. Jadi ID ini boleh didapati dengan memohon kepada guru admin sekolah. Dengan kebenaran Tuan Guru Besar lah, ada 8 ID semuanya. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, untuk ID personal seperti ini, personal seperti ini, sekejap saya buka ID personal ini. Jadi untuk ID guru ini, buat sementara ini fungsi live streaming ini belum lagi ada. Jadi kena tunggulah, sebab dimaklumkan, saya difahamkan juga untuk ID guru pun nanti akan di-upgrade fungsi-fungsi terbaru dah di dalam Google Meet. Jadi untuk tutorial kali ini saya menggunakan ID CM. CM1 bermaksud Content Manager 1 hingga 8 yang tuan-tuan boleh dapatkan daripada admin sekolah untuk tujuan sesi pembelajaran dan sebagainya. So, langkah pertama kita perlu create new meeting untuk Meet. Saya klik di sini ada 3 kaedah untuk cipta meeting. Cara untuk cipta live streaming kita perlu menggunakan schedule in Google Calendar. So, saya klik ini. Kemudian kita letakkan sebagai contoh, saya nak tulis ini mesyuarat PIBG 2021 sebagai contoh. Jadi kita boleh setkan tarikhnya. Kelebihan menggunakan kalender, Google Calendar untuk set Google Meet ini adalah kita boleh setkan masa berapa panjang tempohnya supaya link itu tak expired lah tuan-tuan. Contoh kata kalau saya nak buat esok pada 15 hari bulan, ini masanya mungkin pukul 2.30 petang hingga 4.30 petang. So tuan-tuan boleh setkan beberapa lagi tetapan kat sini seperti biasa. Sebagai contoh kita letakkan locationnya, contoh SK Police Camp. Kita letak juga info-info yang lain, mungkin notification untuk meeting ini 10 minit. Kemudian saya letakkan description, saya copy paste info berkaitan mesyuarat ini sebagai contoh. Jadi bila tuan-tuan dah set kat sini, ini yang perkara yang paling penting untuk kita setkan supaya kita boleh dapat link untuk Google Meet streaming, live streaming. Tetapi sebelum itu saya nak bagi tahu bahawasanya untuk sertai live streaming ini hanya
audien yang menggunakan ID yang sama domain dengan kita. Apa maksud dia itu? Contoh kalau kita tengok kat sini, ID ini menggunakan domain dia dalam organisasi moedl.dl.ed.my. Bermaksud bagi siapa-siapa yang ada ID ini yang domain sama, sebagai contoh G apa-apa kemudian moedl ataupun murid ke, boleh sertai live stream ini. Tetapi kalaulah contoh ID dia berbeza, contoh tengok sini moedl ini, katakanlah dia punya ID nya macam ini. Saya buka contoh yang ini. Tuan-tuan lihat kat sini, maka saya sebagai contoh ID guru, katakanlah yang ini okay, ni ID guru. Belakang dia domain dia sama, moedl.ed.my. Maksud guru ataupun audien ini boleh sertai kita punya live streaming menggunakan link tersebut. Tetapi jika ID dia berbeza, katakanlah dia pakai ID domain yang lain. Sebagai contoh saya ambil ID yang ini. Okey, kalau tuan-tuan tengok ini ID Gmail biasa, memang tak boleh. Ataupun dia gunakan ID domain lain, ID yang bukan daripada tu, yang ni tak keluar pula maka saya kita tengok contoh. Okey, kalau ID yang macam ni, domain dia bukan organisasi yang sama, maka dia tak boleh sertai live streaming kita. Harap tuan-tuan jelas kat situ. Okey, so langkah untuk cipta dapatkan bawah ini nampak. Jadi bila kita tekan, saya ulang balik, kita tekan yang ini tadi, dia tersorok je, kita tekan double tick sini, klik situ, kemudian kita nampak add live streaming. Add live streaming, saya klik kat sini, kemudian dia akan keluar paparan ini. So kita add live to stream, kita tekan, nanti dia akan createkan kita, ini adalah linknya, link live streaming tersebut. So link inilah kita akan copy kan untuk disertai oleh audien kita. So saya klik copy ini, ataupun kita boleh select kat sini pun boleh. Ok, saya nak link ini saja, saya tekan Ctrl C, kemudian saya letak kat info sini, dalam live streaming Ok, sebagai contoh kat sini tuan-tuan tengok, ini linknya. Jadi saya akan gunakan info ini untuk kongsikan kepada audien kita. Jadi bila kita dah dapat set macam ni, so akhir sekali tuan-tuan tekan butang save. Bila butang save, nanti kalau kita ada sebarang perubahan, kita boleh pergi kepada kita punya schedule kita tadi. Ini meeting kita mesyuarat PBG yang ni. So kita boleh edit balik lah. Ini. So sekarang kita ada dua lah function dia. Pertama, join meet ni join macam biasa lah. Maksudnya audien kita yang join melalui Google Meet untuk bersama bercakap. Mungkin kalau mesyuarat PBG ni mungkin YDP, pengurusi, guru besar dan sebagainya. Tetapi untuk audien yang luar, untuk join tanpa hanya melihat saja, tak ada interaksi dua hala, so kita akan kongsikan live streaming punya link ini. So kita akan buat demonstrasi seterusnya bagaimana kita nak lihat fungsi paparan ini. So katakanlah saya buka Meet yang host ni sebagai host, saya klik di sini. Ok, saya join terus Meet ini. Ok, ini paparan biasalah untuk host. Saya tekan butang join. Jadi kita lihat ini paparannya. Bila saya tekan aktiviti ini adalah kelebihan dia, ada butang live streaming ni. Ok, so saya tak nak tunjukkan ni dulu. Saya nak tunjuk kalau audien biasa join Meet kita ni bukan sebagai partisipan luar untuk tengok live streaming, untuk bersama berada dalam Meet ni, kita hanya bagi link yang macam biasalah, yang ini tengok yang di atas ini, link Meet ini. So kalau kita tengok balik kat schedule kita balik ni, saya copykan link untuk join, untuk satu ID join dalam Google Meet kita, bukan live streaming So saya buka ID cikgu ini menggunakan ID domain sama. Yang ni tak ada masalah. Untuk yang ini, untuk yang join dalam Meet biasa, tak kisah kalau guna ID daripada organisasi berbeza ataupun ID Gmail personal, tak ada masalah. So saya pastekan kat sini. So kita ambilkan saja alamat ni saja sebenarnya. Okay, saya padam yang ni. Lepas tadi saya copy daripada schedule tadi ataupun daripada takwim kita tadi, maka dia keluar panjang macam info. So kita join macam biasa.
Okay, nampak cikgu ini nak join dalam meet kita sebagai mungkin presenter dan sebagainya. Saya tekan join. Okay, ini jadi ini paparan cikgu kenaan ni, cikgu, dan ini host tersebut. So saya tutup yang ni. Saya tengok okay, ini paparan host kita sebagai host. Dia ada butang stream lah. Kalau kita lihat paparan yang tadi untuk cikgu ini yang menjoin ni, dia tak ada butang live streaming. Ini beza dia. Okay. Saya kembali kepada paparan host, ada butang live streaming. Nanti kita akan tekan butang start. Kita nak tengok macam mana audience nak join. Jadi kita semak balik link untuk stream tadi yang saya telah copy paste dekat info tadi. Kalau tuan-tuan perasan, ini adalah linknya. Pastikan dia ada stream.meet.google.com dan inilah sampai di sini. So pastikan alamat ni betul lah. Kalau tidak, nanti kita ambil balik pada kalender kita tadi. So kita paste kat sini sebagai contoh. Saya ambil satu account, saya paste. Kalau tuan-tuan lihat, ini adalah paparan dia. Jadi audience yang sedang menunggu untuk live streaming nanti dia akan keluar macam ni lah. Waiting for streaming to begin. So standby. Kalau kat sini kita lihat dia simple saja. Tetapi ini lebih dia hanya satu hala komunikasi daripada host kepada audience tanpa gangguan lah. Maksudnya tak ada join group, terbuka mic dan sebagainya. Dan mungkin hanya untuk sesuai untuk program yang melibatkan ramai sangat audience, lebih daripada 200, 300 dan 500 sebagainya. Contoh sebagai program PIBG. Okay, jadi ini kita tunjuk live streaming dia. Ini paparan audio yang kedua. Kalau kita tengok sama je function dia. So kejap lagi kita akan tunjukkan bagaimana kita akan mulakan streaming tersebut, dan kita akan lihat paparan host dan juga paparan audience ini. Ada dua ID ini. Saya ulang sekali lagi, yang akan boleh join streaming ini hanya ID atau daripada hosting ataupun daripada domain yang sama, daripada organisasi sama. Dalam kes ini kalau tuan-tuan tengok moedl.edu.my, yang ini pun murid moedl.edu.my. Kalau menggunakan Gmail personal memang tak boleh join, tetapi untuk join dalam Meet biasa tak ada masalah. Okay, so kita akan tunjukkan demonstrasi. Jadi kita kembali kepada paparan host. Okay, katakanlah butang ni hilang, so kita pergi kepada butang activity ini, kita pilih live streaming ini. Saya tekan live streaming. Dekat sini ada satu saja pilihan menu, ada dua lah. Pertama untuk subtitle, automatic subtitle, so kita pilih English lah. So sebelum kita nak mulakan start streaming, saya nak tekankan bahawa bila kita start streaming, dia tak automatic record. So selepas kita tekan start streaming, kita perlu record sekali di sini butang record yang ini. Kalau tidak nanti dia hanya streaming saja tak record. Mungkin tuan-tuan kena alert benda ni. So saya tekan sekali lagi. Saya tekan start streaming. Kita tekan butang start. Maka dekat paparan atas ini penjuru kita nanti dia akan beritahulah live tu sedang bermula. Dia tengah loading sikit bergantung kepada kelajuan internet. Okey, kalau merah macam ni maksudnya dah live. So kita pergi kepada yang ini, kita pergi kepada recording pun kita tekan record untuk pastikan live kita ni terakam. Okay, dia akan keluar seperti inilah. Jadi kita nampak sekarang ni ada audience dan ada record. So kita akan pergi kepada paparan audience kita, macam mana rupa dia. Jadi bila kita lihat paparan audience, nampak kalau macam ni dah terus masuk lah, automatik masuk sebagainya. Kalau macam ni peserta ataupun audience perlu tekan butang play ni untuk pastikan dia join live, nampak. Jadi kita lihat apa yang menu ada pada paparan live ini untuk audience. Just simple saja. Kalau kita perasan sebelum ni kalau kita pakai mic ada butang untuk stop, tak cantik untuk live lah. Kalau macam ni just keluar muka audience tersebut, macam ni langkah ni tutup kamera lah. So ada butang live, ada butang stop, ada butang mute, ada butang CC. Maksudnya kalau kita nak buat caption atau subtitle, dan setting kat sini kita boleh tengok lah speed subtitle. Kalau non on, saya tunjuk, katakanlah saya buat English, lagi kita akan tengok. Kemudian kalau nak quality bergantung pada kelajuan internet. Ni kelebihan dia. So boleh pilih kepada kelajuan internet masing-masing lah. Katakanlah internet tak perlahan, so kita ambil 144p lah, tapi kecil saja. So kita boleh setkan pada auto, dan kita lihat pula bagaimana paparan host untuk share sebagainya, untuk kita lihat status live streaming kita tersebut. Bila kita kembali kepada paparan host, tuan-tuan boleh lihat kat sini kat penjuru atas ni maklumkan ada info
dua orang sedang tengok live dan rekod sedang berlangsung. Jadi kita tunjukkan bagaimana untuk kongsikan slide ataupun kongsikan share screen dalam live tersebut, macam mana paparan di host dan juga macam mana paparan di audien. Jadi sebagai contoh, saya nak sharekan satu tab di sini lah. Okay, katakanlah saya nak buka website ni, nak kongsikan. So macam biasa, tekan butang share bawah ini, present now. Saya pilih yang fungsi tab. Saya ambil tab yang Chrome. Pastikan saya tick audio jika saya nak mainkan audio. Saya tekan share. Jadi dia akan keluar seperti inilah. Sama saja tuan-tuan yang sedang menyaksikan ini, maksimum untuk live ini boleh kita jangkau sehingga 100,000 menurut panduan Google, mengatakan sampai 100,000 peserta audien. Sekali lagi diingat, hanya untuk menggunakan domain ataupun organisasi yang sama saja di belakang ini. Okey, untuk yang melihat melalui live streaming. Tetapi kalau untuk join di sini, buat sementara ni kalau ID biasa hanya sampai 100 lah, tapi untuk ID CM ini kita boleh cecah sampai 250 audien. So apa kelebihan kalau kita guna live streaming? Google Meet punya live streaming, kelebihan dia of course lah tiada gangguan untuk keluar masuk sebagainya. Jadi sebagai sesuai juga untuk digunakan bagi event-event tertentu melibatkan kapasiti audien yang sangat ramai. Jadi saya stop dulu. Sebelum kita nak tamatkan ini, saya tunjukkan macam mana kita nak stopkan live streaming dia untuk yang terakhir ini. Pertama, saya akan stopkan dulu recording. Macam biasa, kita tekan butang stop recording, stop record. Kemudian saya akan pergi bahagian live streaming ini. Saya tekan butang stop streaming. Sekali lagi, stop streaming. Maka butang ataupun ikon di atas ni dah hilang, simbol di atas ini. Jadi kita dah berjaya live streaming. Pada paparan audien kita akan tengok rupa dia macam mana. Bila kita lihat paparan audien, maka link tadi dah tinggal macam ni lah, di stream has end. Stream ini dah telah tamat. Katakanlah saya refresh sekali lagi, apa tulis ni beritahu streaming yang baru akan keluar balik lah macam ni, waiting for streaming to begin, untuk mula balik. Jadi itu saja tutorial saya pada kali ini. Semoga dapat membantu anda. Bye bye. Assalamualaikum.